Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Fazilah dan semua rakan-rakan BPSP sekalian. Hari ini kami daripada kumpulan 10 akan membentangkan hasil kami iaitu Kelab Fotografi. Okey, kumpulan kami terdiri daripada QL Benedict Maxine, saya sendiri Muhammad Umar Ibrahim, Ahmad Rashidin dan juga Azrul Nizam. Okey, untuk pengenalan saya serahkan kepada QL. Silakan. Okey, fotografi bermaksud seni, proses atau pekerjaan yang mengambil dan menghasilkan gambar. Fotografi juga merupakan proses menghasilkan gambar melalui tindakan cahaya. Fotografi merupakan hasil gabungan sains dan seni dalam memaparkan imej ke atas sebatian cahaya yang peka pada cahaya. Jadi proses ini dilakukan dengan menggunakan alat peranti mekanikal, kimia dan digital yang dikenali sebagai kamera. Perkataan fotografi ini berasal daripada perkataan Yunani iaitu pos, grafik atau graf yang bermaksud melukis dengan cahaya atau lukisan. Pada awalnya, hasil fotografi dipanggil sebagai foto-foto, namun istilah tersebut telah ditukarkan kepada istilah imej untuk itu je. Fotografi adalah hasil penemuan di mana bidang alam menghasilkan kamera, manakala bidang kimia menghasilkan filem. Pada awalnya, kedua-dua penemuan ini tidak berkaitan antara satu sama lain sehingga mencapai kesempurnaan dan melahirkan penemuan baru iaitu fotografi. Jadi, secara keseluruhannya, perubahan kelab fotografi sesuai ditubuhkan di sekolah untuk menarik minat para pelajar serta mencukir bakat terpendam dalam diri pelajar. Okay, next slide. Dan ini merupakan logo bagi kelab fotografi yang telah dicipta oleh kami sendiri. Nama kelab fotografi. Visi kelab melahirkan pelajar yang kreatif serta inovatif dalam fotografi. Misi kelab pula ada 3. Yang pertama adalah menarik minat pelajar dalam bidang fotografi. Yang kedua, memupuk nilai murni dan budaya yang baik. Dan yang terakhir adalah mewujudkan suasana yang positif dalam diri pelajar. Next slide. Okey, kita akan balik pada pernyataan falsafah. Pemupuk kepimpinan melalui pelibatan pelajar sebagai peneraju dan pelaksana serta meningkatkan pelibatan pelajar dalam program pembangunan insaniah diri pelajar dalam kelab fotografi. Kelab ini dapat meningkatkan kemahiran seni serta teknologi dalam diri pelajar dan mampu mencukir bakat terpendam dalam diri pelajar. Kemahiran kepimpinan dapat dipupuk melalui pelaksanaan kelab fotografi di sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana para pelajar dapat menjadi peneraju dan pelaksana melalui pelibatan mereka dalam kelab fotografi. Para pelajar akan dipilih untuk melaksanakan pentadbiran kelab tersebut. Sebagai contoh, pelajar akan dipilih untuk menjadi pengerusi kelab, timbalan pengerusi, setiausaha, bendahari dan ahli-ahli jawatan kuasa yang penting dalam kelab fotografi. Dengan ini, kemahiran kepimpinan dalam diri pelajar dapat dipupuk serta ditingkatkan lagi. Para pelajar akan bertanggungjawab atas pelaksanaan pentadbiran kelab dengan bimbingan guru penasihat kelab fotografi. Dan para pelajar dapat memegang tanggungjawab yang besar serta melatih diri mereka untuk menjadi insan yang lebih bertanggungjawab dan berproduktif tinggi. Dan seterusnya, melalui pendidikan yang diberikan melalui kelab fotografi, para pelajar dapat berfikir secara kritis dengan menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Menurut Maimunah Osman pada tahun 2004 yang merupakan kemahiran berfikir Kuala Lumpur Pearson Prentice Hall. Konsep pemikiran ini merupakan suatu pertimbangan sesuatu idea dengan cara menilai, membezakan dan menyoal sama ada sesuatu itu benar atau salah. Jadi, para pelajar dapat melihat kepada alasan-alasan yang dikemukakan serta dapat membantu dalam membuat keputusan yang penting untuk kelab fotografi.
Dengan kamera ini, para pelajar tidak mudah untuk terus menerima atau bersetuju terhadap sesuatu perkara sebelum memutuskan keputusan tersebut. Secara keseluruhannya, penubuhan kelab fotografi ini dapat membantu ahli-ahlinya untuk menjadi seorang pemimpin yang bertanggungjawab dan berakhlak. Dan juga dengan perubahan kelab ini juga mampu melahirkan masyarakat makmur yang menyumbang kepada negara dalam pelbagai bidang. Next slide. Okay, saya serahkan pembentang ini kepada Nazrul Nizam. Okey, saya akan terangkan analisis keperluan. Tujuannya adalah untuk mengetahui pandangan mahasiswa ke atas penubuhan kelab fotografi. Lokasi yang telah kami jalankan ialah di Universiti Putra Malaysia. Populasinya adalah seramai 50 orang mahasiswa dan 40 dipilih secara rawak. Okay, next. Berdasarkan soal selidik yang telah dijalankan menggunakan kaedah secara dalam talian, responden yang paling ramai dalam kalangan lelaki iaitu seramai 21 orang, manakala perempuan adalah seramai 19 orang. Next. Berdasarkan soal selidik yang telah dijalankan, paling ramai ialah seramai 24 orang responden yang berbangsa lain-lain, dan yang kedua paling ramai ialah bangsa Melayu iaitu seramai 14 orang responden. Seterusnya adalah seramai 2 orang responden berbahasa Cina dan tidak mempunyai responden bagi bahasa India. Next. Pengetahuan responden mengenai kelab fotografi. Secara majoritinya adalah seramai 37 orang responden yang terdiri dari lelaki dan perempuan telah mengetahui tentang kelab fotografi. Manakala seramai 3 orang responden yang tidak mempunyai pengetahuan atau pengalaman terhadap kelab fotografi. Next. Pengetahuan responden mengenai kelab fotografi. Sebanyak 22 orang responden telah memilih sangat wajar, manakala sebanyak 18 orang responden telah memilih wajar kelab fotografi ditubuhkan di sekolah. Next. Secara majoritinya adalah seramai 27 orang responden yang pernah mendengar mengenai penubuhan kelab fotografi di mana-mana sekolah. Manakala seramai 13 orang responden yang tidak pernah mendengar mengenai penubuhan kelab fotografi di mana-mana sekolah. Next. Dalam soal selidik ini, terdapat beberapa orang yang pernah mendengar dan tidak pernah mendengar mengenai penubuhan kelab fotografi di mana-mana sekolah disebabkan beberapa faktor. Bagi yang pernah mendengar mengenai penubuhan kelab fotografi, mereka telah menyatakan setiap tahun semua pihak sekolah dan pelajar akan mengambil gambar dan diletakkan di dalam majalah sekolah yang selalunya diuruskan oleh ahli kelab fotografi. Seterusnya, bagi yang tidak pernah mendengar mengenai penubuhan kelab fotografi, mereka telah menyatakan bahawa kelab fotografi kurang mendapat perhatian pelajar, mungkin disebabkan oleh kos alatan yang agak tinggi untuk pelajar dan mereka kurang pendedahan terhadap penggunaan peranti yang berteknologi tinggi. Next. Berdasarkan soal selidik yang telah dijalankan secara dalam talian, majoriti dalam kalangan pelajar menggunakan telefon pintar untuk mengambil gambar. Hal ini demikian kerana pada masa kini setiap pelajar semestinya mempunyai telefon pintar yang canggih untuk kegunaan seharian. Okay, next. Seterusnya adalah seramai 24 orang responden tidak mengetahui teknik-teknik mengambil gambar, manakala seramai 16 orang responden yang mengetahui teknik-teknik mengambil gambar. Yang terakhir ialah huraian dapatan kajian. Pada keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan responden bersetuju dengan penubuhan kelab fotografi di sekolah. Mereka bersetuju dan berpandangan bahawa
kelab ini relevan ditubuhkan di setiap sekolah bagi menyediakan platform untuk pelajar mempelajari ilmu kemahiran daripada membuang masa membuat perkara yang tidak berfaedah. Okay, next slide. Okay, seterusnya ialah konsep co-curriculum. Konsep yang pertama ialah menggunakan perkhidmatan instruktur luar sebagai fasilitator dalam mengetuai aktiviti luar. Perkhidmatan instruktur yang mahir tidak sukar untuk didapatkan pada masa kini. Dengan bimbingan instruktur luar, pembelajaran yang meluas dapat dimanfaatkan sebaiknya di samping dapat mencurahkan ilmu pengetahuan kepada setiap pelajar. Konsep kurikulum yang kedua ialah pelajar sebagai sumber reka bentuk kurikulum. Campus 1997 menyokong kenyataan bahawa kurikulum berpusatkan pelajar bermaksud pelajar adalah individu yang berhak menentukan cara untuk mereka mendapatkan pengetahuan, manakala guru bertindak sebagai pemudah cara untuk memastikan pembelajaran berlaku dan tidak bertindak sebagai pensyarah. Konsep yang ketiga ialah reka bentuk berdasarkan pengalaman. Okey, proses pembelajaran dan pendidikan luar boleh dilaksanakan menerusi pelbagai kaedah pembelajaran. Dalam hal ini, penggunaan kaedah yang teratur dan sistematik mampu memberikan kesan pembelajaran yang terbaik kepada pelajar. Dan yang terakhir ialah penilaian dilakukan semasa pelajar mengendalikan sesuatu aktiviti kelab fotografi. Okay. Kemahiran psikomotor adalah merupakan satu domain yang meliputi perilaku, gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik dan kemampuan seseorang individu. Bermula daripada tahap terendah iaitu peniruan sehingga adaptasi. Okey, itu saja daripada saya. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada matlamat. Matlamat yang pertama adalah mewujudkan peluang kepada pelajar untuk menggilak bakat mereka dalam kemahiran seni digital, terutamanya dalam bidang penghasilan dan penyuntingan menerusi kamera maupun komputer. Okey, di samping belajar di sekolah dari pagi hingga petang, pelajar memerlukan sesuatu perkara untuk mengisi masa lapang mereka dengan melakukan perkara yang mereka mahukan. Oleh yang demikian, kelab ini bukan hanya sekadar belajar teori atau asas di ruangan tertutup, tetapi juga menerapkan amalan praktikal. Kelab ini berperanan sebagai tempat untuk pelajar belajar dalam suasana yang menyeronokkan. Hal ini demikian kerana pelajar mampu meluangkan masa mereka dengan melakukan perkara yang mereka mahu, iaitu mengambil foto. Oleh yang demikian, pembelajaran dalam suasana yang seronok dan tanpa paksaan secara tidak langsung mampu memberi peluang kepada pelajar untuk menyalahkan bakat mereka dalam seni digital. Bakat yang diserahkan itu juga dapat dipertingkatkan lagi oleh mereka sepanjang perlibatan mereka dalam kelab. Okey, penubuhan kelab ini dikatakan mampu menggilak bakat pelajar dalam seni digital kerana sepanjang keterlibatan pelajar dalam aktiviti yang dijalankan oleh kelab ini seperti asas teknik pengambilan foto dan juga asas penyuntingan foto membantu pelajar meningkatkan lagi kemahiran mereka secara perlahan dan kian bertambah baik. Sebagai contoh, pelajar yang dahulunya hanya tahu mengambil swafoto, dengan menyertai kelab dan kelas-kelas ini mampu mereka mengubah cara pengambilan foto mereka dengan teknik-teknik seperti close up, wide shot dan sebagainya. Contoh lainnya pula, pelajar yang tidak ada asas dalam penyuntingan pula mampu meningkatkan kemahiran mereka seperti boleh menyunting foto dengan menghadirkan pencahayaan yang baik dan penggunaan warna yang mampu mengubah suasana foto tersebut. Oleh sebab itu, kelab ini menuntun pelajar ke arah kejayaan yang menyeluruh dalam bidang ini dengan hanya satu bakat, mampu mengubah hidup pelajar. Okey, seterusnya ialah melahirkan generasi pelajar yang celik dalam bidang teknologi dan komunikasi seiring dengan peredaran zaman.
Melahirkan bermaksud mewujudkan manakala pelajar merujuk kepada sesiapa yang sedang atau dalam keadaan belajar. Melalui penubuhan kelab ini, generasi pelajar yang pintar dan mahir dalam bidang IT dapat dilahirkan. Aktiviti seperti kelas asas pengambilan foto yang dilakukan secara mingguan ini dapat memastikan setiap pelajar dapat memantapkan kemahiran mengambil gambar mereka hari demi hari secara berperingkat. Okey, seterusnya. Objektif. Kita untuk kelab fotografi kita ada 3 objektif. Yang pertama ialah memperkenalkan asas-asas penggunaan kamera kepada pelajar dan membolehkan pelajar menguasai salah satu cabang dalam seni digital. Di era pendigitalan ini sudah banyak gadget yang mampu bertindak sebagai kamera seperti telefon pintar sedia ada kini yang semakin hari semakin canggih. Walaupun kehadiran gadget ini membantu pelajar, namun mereka masih lagi perlu belajar tentang asas-asas serta tekniknya. Oleh itu, penubuhan kelab fotografi ini merupakan satu inisiatif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pelajar dalam teknik pengambilan dan penyuntingan foto aktiviti. Perkara ini sedikit sebanyak dapat membantu pelajar mengasah bakat serta kemahiran mereka kepada tahap yang lebih tinggi setanding dengan jurugambar profesional di luar sana. Guru yang bertindak sebagai pembimbing aktiviti kelab di sekolah berfungsi untuk membantu pelajar menambah pengetahuan mereka dalam memantapkan kemahiran dan menggilapkan bakat semasa aktiviti kelab berlangsung. Seterusnya, objektif yang kedua ialah meningkatkan keyakinan pelajar dan menyediakan mereka dengan kemahiran yang mereka ingin pelajari seperti asas-asas fotografi. Meningkatkan keyakinan pelajar dan menyediakan mereka dengan kemahiran yang mereka ingin pelajari seperti asas-asas fotografi. Penyair terkenal Amerika Syarikat iaitu Maya Angelou pernah berkata bahawa saya boleh berubah dengan apa yang berlaku kepada saya, tetapi saya enggan dikurangkan olehnya. Dalam konteks dunia fotografi, keberanian dan keyakinan diri pula bermaksud seseorang individu itu perlu berani dan mempunyai keyakinan diri yang tinggi dalam menjelaskan bakat serta kreativiti mereka tersendiri. Walaupun hasil foto itu tidak secantik foto yang megah di media, bukan bererti hasil tersebut tidak bagus, akan tetapi perlu digilap dengan baik. Jika aktiviti seperti asas-asas fotografi sebegini diteruskan dan dijalankan secara konsisten, keberanian dan keyakinan dalam diri pelajar dapat ditingkatkan dari semasa ke semasa kerana pelajar mampu bertindak melepasi had mereka dan mengekspresi kreativiti mereka melampaui had mereka yang sepatutnya. Seterusnya adalah mengeratkan silaturahim dan meningkatkan kerjasama antara ahli kelab. Silaturahim bermaksud menyambung tali persaudaraan atau kasih sayang, mengeratkan rasa kasih sayang dan menjaga keutuhan persaudaraan yang terjalin dengan sanak saudara, sahabat handai dan sebagainya. Kerjasama sebaliknya merujuk kepada amalan seseorang atau kumpulan yang lebih besar bekerja di khalayak dengan tujuan atau kemungkinan penggunaan kaedah yang diterima umum dan bukannya bekerja sendiri dalam sesuatu pertandingan ataupun persaingan. Persahabatan dan kerjasama yang baik antara ahli kelab dan guru adalah penting untuk memastikan kelancaran kelab berfungsi dengan baik. Aktiviti kelas fotografi boleh memupuk persahabatan dan kerjasama. Ini dapat dilihat melalui kerjasama ahli kelab dalam tugasan dan latihan di luar bilik darjah. Jika ada di antara mereka yang agak ketinggalan dan meluangkan masa yang agak lama untuk memperolehi sesuatu teknik itu, mereka akan berkongsi ilmu dan kemahiran antara satu sama lain kerana ada pelajar yang mempunyai kemahiran psikomotor yang lemah. Psikomotor adalah berkaitan dengan kemahiran atau keupayaan seseorang untuk bertindak selepas pengalaman pembelajaran tertentu seperti mengawal kamera digital dan menggunakan aplikasi penyuntingan. Persahabatan dan rangkaian sosial juga boleh dibangunkan dalam kalangan pelajar yang menyertai kelab ini. Ini kerana ahli kelab yang terdiri daripada pelajar berbeza tingkatan boleh bertemu dan mengenali antara satu sama lain dalam kelab kerana pelajar sekolah lebih cenderung hanya berkawan dengan rakan sebaya mereka. Okey, seterusnya. Okey, pengalaman pembelajaran. Istilah pengalaman pembelajaran bererti bertindak balas yang terbentuk dalam kalangan ahli kelab dengan keadaan yang dihadapi mereka dalam persekitaran harian mereka. Pengalaman pembelajaran berlaku melalui perubahan dalam tingkah laku ahli kelab, akan tetapi pengalaman ini memerlukan sepenuhnya penglibatan ahli kelab yang aktif. Secara lahiriahnya kita sememangnya melihat pelajar itu sama sahaja, namun begitu
Pengalaman yang diperolehi oleh setiap ahli kelab berlainan mengikut tahap penerimaan pelajar tersebut, dan hal ini juga tertakluk berdasarkan minat dan latar belakang ahli kelab itu sendiri. Bagi mencapai objektif, pemilihan pengalaman pembelajaran yang dijalankan terbahagi kepada dua bahagian, iaitu pengisian dan aktiviti kemahiran dan pembelajaran. Di dalam isi kandungan terdapat 3 domain utama, iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai. Isunya. Okey, isi kandungan seperti yang mana yang saya beritahu sebentar tadi, terbahagi kepada 3, iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai. Okey, pengetahuan. Pengetahuan ialah perihal mengetahui kepandaian dan kebijaksanaan. Dari segi pengetahuan, ahli kelab didedahkan mengenai pengetahuan umum tentang aktiviti yang dijalankan. Ini merupakan peringkat asas yang perlu diketahui oleh setiap ahli kelab mengenai pembelajaran yang mereka perolehi sepanjang proses pembelajaran semasa perjumpaan kelab dijalankan. Okey, untuk pengenalan fotografi, fotografi merupakan gabungan kemahiran teknikal dan seni sama seperti mana-mana cabang seni yang lain. Kemahiran teknikal yang dipelajari dalam fotografi dapat dipelajari oleh sesiapa sahaja, terutamanya para pelajar, melalui kaedah pembelajaran teori dan teknikal. Elemen seni yang dimasukkan akan menghasilkan fotografi yang lebih kreatif dan menarik. Antara elemen seni yang dimasukkan ke dalam fotografi adalah seperti garisan, bentuk, lagi warna, corak dan komposisi. Seni memberikan sesuatu jiwa kepada sebuah foto. Jiwa tersebut mempunyai pelbagai mesej dan maksud yang mendalam kepada audiens. Oleh yang demikian, kelab fotografi ini telah ditubuhkan untuk mendedahkan kepada para pelajar berkenaan teknik-teknik fotografi bagi mendalami jiwa seni fotografi. Okey, pengenalan aktiviti fotografi pula. Kemahiran fotografi memberi banyak kelebihan kepada para pelajar, terutamanya dalam bidang seni dan teknologi. Kemahiran tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian para pelajar kerana fotografi dapat merakam setiap kenangan semua orang. Sebagai contoh, bengkel pengenalan teknik fotografi portret, teknik fotografi portret, teknik fotografi berkumpulan, teknik fotografi makro dan teknik fotografi jalanan. Aktiviti-aktiviti ini dapat meningkatkan kemahiran para pelajar dalam fotografi. Para pelajar akan menjadi lebih kreatif serta minat mereka akan terbuka luas dengan pendedahan teknik-teknik tersebut. Kebiasaannya mereka yang menyertai kelab fotografi ini akan memperolehi pelbagai pengalaman. Hal ini demikian kerana para pelajar banyak melakukan aktiviti luas seperti lawatan sambil menangkap gambar dengan menggunakan teknik yang telah dipelajari. Oleh itu, perkara-perkara berikut dapat menarik minat para pelajar untuk menyertai kelab fotografi di sekolah kerana bukan sahaja membekalkan kemahiran fotografi, malah para pelajar juga dibekalkan dengan pengalaman dan pembelajaran yang bermanfaat. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Kiwen. Boleh teruskan dengan kemahiran. Okey. Okey, terdapat 3 kemahiran yang dapat diperolehi semasa menyertai kelab fotografi. Yang pertama adalah komunikasi dua hala. Yang kedua adalah melakukan aktiviti pengambilan foto flora dan fauna. Dan yang ketiga adalah kemahiran kepelbagaian teknik dalam aktiviti pengambilan foto. Jadi untuk komunikasi dua hala, pelbagai kemahiran boleh diterapkan kepada pelajar melalui perbincangan dengan tenaga pengajar atau ilmu yang disampaikan dalam pengajaran. Jadi, kemahiran komunikasi sangat penting untuk semua orang. Secara mudahnya, komunikasi adalah pemindahan maklumat daripada penyampai kepada penerima tanpa sebarang penambahan atau pengurangan pada maklumat asal. Mengikut kata Muhammad Shatta pada tahun 2009. Pada awal perjumpaan kelab, biasanya pelajar akan mengadakan pengenalan latar belakang kelab dan perjumpaan taruh antara ahli kelab. Dalam perjumpaan taruh ini, para pelajar perlu memperkenalkan diri di hadapan semua ahli kelab melalui beberapa pengenalan diri agar semua ahli kelab dapat mengenali antara satu sama lain. Selain daripada aspek komunikasi, para pelajar boleh mencabar diri mereka untuk
yakin dan berani bercakap di hadapan khalayak orang ramai, di mana ia akan meningkatkan tahap keyakinan diri mereka. Kemahiran komunikasi ini bukan sahaja penting dalam sesi pengenalan diri di minggu pertama perjumpaan, namun ia juga berguna untuk perjumpaan pada minggu-minggu seterusnya dan aktiviti seharian pelajar, kerana para pelajar perlu berkomunikasi antara satu sama lain ketika melakukan aktiviti di dalam bilik darjah maupun di luar bilik darjah. Yang kedua, huraian bagi melakukan aktiviti pengambilan foto dan flora dan fauna adalah aktiviti pengambilan foto flora dan fauna merupakan aktiviti yang merupakan sebahagian daripada pembelajaran teknik asas fotografi, namun menggabungkan pelbagaian aspek dan teknik yang perlu dilakukan dengan betul. Walaupun aktiviti pengambilan foto ini dilihat sebagai satu aktiviti yang menyeronokkan, namun pada masa yang sama ianya memerlukan latihan dan kemahiran yang secukupnya dan perlu dilakukan dengan betul agar foto yang diambil tersebut dapat menyelahkan makna setiap atau estetikanya tersendiri. Oleh kerana itu, pentingnya sesi pengajaran dan perbincangan antara ahli kelab fotografi sebelum melakukan aktiviti supaya para pelajar dapat mematuhi garis panduan pengambilan foto yang sebenar mengikut pengajaran teori dan praktikal di dalam kelas agar hasilnya dapat memenuhi pelbagai aspek. So, untuk yang terakhir, bagi kemahiran kepelbagaian teknik dan aktiviti pengambilan foto, melalui pengambilan foto, para pelajar dapat mempelajari kemahiran terhadap teknik-teknik pengambilan foto. Hal ini dikatakan demikian kerana foto merupakan aspek yang pelbagai seperti aspek estetika yang akan menyatakan maksud di sebalik foto yang diambil tersebut. Sebagai contoh, foto Saigon Execution pada tahun 1968 yang diambil oleh juru gambar Eddie Adams, ia menerangkan tentang seorang ketua polis yang menembak kepala Viet Cong. Melalui foto tersebut, ianya juga menerangkan tentang elemen perasaan iaitu kesedihan dan mesej tersirat tentang kesusahan semasa waktu peperangan. Kebanyakan para pelajar melakukan aktiviti mengambil gambar hanya untuk memori semata-mata. Namun, melalui aktiviti yang dijalankan dapat mengubah cara pelajar terhadap fotografi dengan mempelbagaikan teknik pengambilan mereka. Dari perihal tersebut, para pelajar akan mampu mengambil gambar yang mampu memberi makna dan mesej yang tersirat bukan sahaja pada diri mereka, namun pada individu-individu yang melihat foto tersebut. Okay, next. Seterusnya kita akan balik pada slide nilai. Jadi nilai yang terkandung dalam pengisian boleh dibahagikan kepada 3, iaitu terhadap ahli kelab, masyarakat ataupun diri sendiri. Okey, sikap terhadap ahli kelab. Ahli kelab merupakan ahli yang sentiasa bersama antara satu sama lain sama ada ketika sesi pembelajaran atau latihan. Jadi perubahan kelab ini bukan sahaja dapat membantu meningkatkan pengetahuan serta kemahiran para pelajar, tetapi turut dapat memupuk sikap rajin meneruskan ilmu dalam diri mereka kerana kebanyakan pelajar terlalu sibuk fokus terhadap pelajaran di dalam kelas dan memandang enteng terhadap ilmu serta kemahiran fotografi ini halnya sangat berguna di luar bilik darjah. Jadi penerangan daripada ahli kelab serta para pembimbing yang lebih pengalaman berkenaan kepentingan kemahiran asas atau teknik fotografi ini untuk digunakan di luar adalah penting untuk pelajar menyedari keperluan mempelajari kemahiran ini. Jadi secara keseluruhannya, pendekatan yang diambil oleh kelab ini ialah berkaitan pelbagaian kemahiran yang dapat dipelajari oleh semua serta menitik beratkan tentang kepentingan melakukan kemahiran yang dipelajari dengan teknik yang betul. Yang kedua adalah sikap terhadap masyarakat. Penerimaan tanggungjawab sosial dapat dipupuk apabila pelajar boleh bersosial serta berkomunikasi dengan orang di sekeliling mereka, tidak kira bersama ahli kelab atau
orang lain seperti masyarakat setempat ketika melakukan aktiviti tertentu seperti majlis perayaan, majlis sambutan hari guru serta majlis hari sukan sekolah. Melalui kelab ini, para pelajar mampu bersosial dengan baik bersama masyarakat yang mana para pelajar dapat memberikan perkhidmatan atau layanan yang memuaskan dan tahap yang terbaik kepada masyarakat tanpa menimbulkan sebarang masalah perselisihan faham atau perasaan tidak berhati terhadap orang lain. Dan untuk isi yang terakhir pula adalah sikap terhadap nilai diri sendiri. Sikap terhadap diri sendiri ini sebenarnya meliputi nilai kerajinan, nilai keranian, nilai tidak mudah putus asa dan nilai kerjasama antara ahli kelab yang mana perlu ada dalam diri setiap individu. Melalui penubuhan kelab fotografi ini, diharapkan dapat mengembangkan potensi para pelajar untuk menceburi bidang yang dikatakan sukar untuk diceburi oleh semua orang kerana ia tidak semua individu mampu atau mempunyai ilmu yang cukup untuk menjadi seorang juru gambar. Selain itu, kelab ini juga diharapkan dapat memupuk nilai sikap ingin tahu dan suka untuk menimba ilmu baharu dalam diri pelajar. Oleh yang demikian, amatlah diharapkan agar segala nilai dan sikap ini dapat dipupuk dalam setiap diri ahli kelab ini melalui segala aktiviti yang dijalankan sepanjang minggu pelaksanaan kelab tersebut. So, next slide. Okay, terima kasih kepada KWL. Seterusnya saya akan meneruskan dengan aktiviti kemahiran dan pembelajaran. Okay, aktiviti yang akan diadakan yang pertama adalah aktiviti 1 iaitu sesi pengenalan kelab. Sesi pengenalan kelab atau lebih dikenali sebagai mesyuarat agung kelab. Aktiviti pengenalan kelab ini biasanya dilaksanakan pada awal perjumpaan kelab. Setiap pelajar akan didedahkan tentang perkara-perkara berkenaan dengan kelab seperti misi dan visi, seterusnya ahli jawatan kuasa dan sebagainya. Selain itu, tujuan perjumpaan kelab pertama ini adalah untuk memilih jawatan kuasa kelab seperti pengerusi, setiausaha, bendahari dan sebagainya. Sebenarnya rasionalnya di sini, dengan adanya sesi perjumpaan kelab ini, pelajar dapat mengetahui dengan lebih mendalam tentang maklumat dalam kelab. Contohnya, pelajar sebelum ini tidak mengetahui tentang kelab fotografi, akan lebih tahu dan faham tentang kelab tersebut. Okey, seterusnya aktiviti kedua. Aktiviti kedua adalah kelas teknik penangkapan gambar ataupun kelab fotografi. Kelas fotografi. Okey, kelas ini adalah untuk memberi ilmu kepada para pelajar atau ahli kelab tentang teknik-teknik pengambilan gambar. Seterusnya, pelajar juga akan didedahkan tentang teknik-teknik penyuntingan gambar. Pelajar akan didedahkan dengan cara mengambil gambar yang betul, dengan mengambil kira angle yang tepat agar gambar yang diambil akan kelihatan cantik. Okey, rasionalnya di sini, dengan adanya kelas tersebut, pelajar dapat mengetahui teknik pengambilan gambar yang betul dengan lebih mendalam. Sebagai contoh, pelajar yang sebelum ini tidak mengetahui tentang teknik yang betul akan dapat mengambil gambar mengikut teknik dan spesifikasi yang betul. Okey, aktiviti yang ketiga adalah pertandingan mencipta logo kelab. Okey, pertandingan ini akan diadakan pada minggu ketiga perjumpaan kelab. Pertandingan ini dibuka kepada semua ahli kelab dan semua ahli kelab wajib untuk bertanding dalam pertandingan ini. Pertandingan ini adalah pertandingan secara individu. Pemenang akan dinilai melalui kriteria yang ditetapkan seperti nilai pada segi kreativiti dan penyuntingan. Okey, rasional di sini, pertandingan yang diadakan tersebut dapat menaikkan semangat dalam kalangan pelajar. Pertandingan ini sebabkan mereka mempunyai keinginan yang tinggi untuk berdaya saing sama mereka untuk menjadi juara. Seterusnya, pertandingan ini juga dapat membentuk pemikiran yang kreatif dan kritis dalam minda mereka. Kerana setiap ahli perlu memikirkan idea yang kreatif untuk mencipta logo kelab yang menarik dan lebih baik pada yang orang lain. Aktiviti seterusnya adalah lawatan ke zoo negara. Okay, program ini dijalankan adalah sebagai terapi untuk menghilangkan stres. Kerana seperti yang kita tahu, para pelajar ni dia sangat stres dengan tugas yang diberikan oleh guru. Mereka banyak tugasan seperti kerja rumah. Jadi lawatan ke zoo negara ini salah satu terapi untuk menghilangkan stres mereka. Selain pada itu, objektif sebenar lawatan ini adalah untuk pelajar mengaplikasikan teknik-teknik yang telah dipelajari semasa kelas tersebut. Dengan mengaplikasikan teknik-teknik tersebut semasa lawatan, guru pengiring dapat membetulkan sekiranya terdapat kesilapan yang dilakukan oleh pelajar dalam penangkapan gambar semasa lawatan tersebut.
Okey, seterusnya aktiviti yang terakhir iaitu aktiviti pertandingan penangkapan gambar. Okey, kelab fotografi ini akan mengadakan pertandingan penangkapan gambar ini di pantai. Okey, semua ahli kelab akan menyertai pertandingan tersebut. Dan pemenang akan ditentukan melalui penangkapan gambar tercantik dari segi penyuntingan. Okey, rasional di sini, pertandingan yang diadakan ni adalah untuk para pelajar berdaya saing sama mereka demi untuk menangi pertandingan tersebut. Selain itu, pertandingan tersebut juga mampu menaikkan semangat pelajar untuk berdaya saing demi untuk memenangi pertandingan tersebut. Seterusnya, pelajar juga jadi para guru dapat lihat apa keupayaan pelajar untuk penangkapan gambar. Adakah mereka mengambil gambar mengikut apa yang dipelajari ataupun tidak. Okey, seterusnya itu saja pada saya. Boleh next slide. Okey, seterusnya saya akan menyambung tentang organisasi pengalaman pembelajaran. Itu pada minggu pertama, aktiviti yang akan dijalankan adalah mesyuarat agung kelab fotografi pada kali pertama. Tujuan aktiviti ini adalah untuk memilih AJK tertinggi dan AJK tingkatan. Sesi suasana antara semua ahli dan seterusnya membincangkan aktiviti sepanjang tahun. Sasarannya adalah semua ahli kelab. Minggu kedua pula akan diadakan aktiviti pertandingan mencipta logo kelab. Tujuan aktiviti ini adalah untuk memilih logo yang kreatif dan unik untuk kelab. Sasarannya juga semua ahli kelab. Okey, pada minggu 3 pula akan dijalankan aktiviti bengkel pengenalan kepada kamera dan teknik fotografi. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan kamera dan teknik-teknik fotografi dan semua ahli kelab terlibat. Pada minggu keempat pula adalah bengkel teknik fotografi secara berkumpulan untuk memperkenalkan fotografi berkumpulan yang melibatkan semua ahli kelab. Pada minggu kelima pula adalah bengkel teknik fotografi iaitu fotografi secara portret, iaitu untuk memperkenalkan fotografi portret kepada semua ahli kelab. Pada minggu yang ke-6 pula akan diadakan aktiviti bengkel teknik fotografi iaitu fotografi secara makro, adalah untuk memperkenalkan fotografi makro kepada semua ahli kelab yang terlibat. Pada minggu ke-7 pula adalah lawatan ke zoo negara iaitu teknik akan menerangkan tentang teknik fotografi jalanan yang akan melibatkan semua ahli kelab. Pada minggu ke-8 pula akan diadakan pertandingan fotografi secara peringkat sekolah. Tujuannya adalah untuk semua ahli kelab bertanding untuk mencapai kemenangan. Pada minggu ke-9 pula adalah menangkap gambar secara landscape. Itu tujuannya untuk mempelajari teknik menangkap gambar secara landscape. Next. Okey, pada minggu ke-10 pula akan diadakan aktiviti menangkap gambar secara bergerak. Iaitu untuk mempelajari teknik menangkap gambar secara bergerak, iaitu melibatkan semua ahli kelab. Pada minggu ke-11 pula akan mengadakan pertandingan fotografi pemandangan pantai, iaitu semua ahli kelab akan bertanding. Dan pada minggu terakhir iaitu minggu 12 akan diadakan jamuan akhir tahun kelab fotografi. Tujuan untuk diadakan jamuan akhir kelab fotografi ini adalah untuk mengeratkan hubungan sama ahli dan guru nasihat. Okay, next. Okay, dalam proses perorganisasian pengalaman pelajaran, aspek dimensi kurikulum ini perlu diambil kira iaitu dalam aspek skop, penyepaduan, urutan, kesinambungan dan keseimbangan. Ini adalah bagi mengaitkan antara aktiviti pengalaman pembelajaran secara keseluruhan dengan mengambil kira aspek kesesuaian terhadap suatu pelaksanaan program yang akan dijalankan semasa mereka semua membentuk kurikulum kelab fotografi. Itu yang pertama adalah dari aspek skop. Aspek skop dapat dilihat melalui isi kandungan dalam proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri, yang mana ianya akan menekankan aspek kepelbagaian jenis kemahiran asas kembara yang akan dipelajari dan dipraktikkan oleh para pelajar. Okay, aspek yang seterusnya adalah dalam aspek penyepaduan. Okay, dalam menyatu padukan isi kandungan aktiviti fotografi, aktiviti pengalaman pelajaran ini disusun penglibatan para pelajar dengan rakan sebaya, guru-guru dan masyarakat sekitar. Aspek ini dapat dilihat melalui penglibatan ahli kelab ketika hari koperasi sekolah di mana para pelajar mengaplikasikan teknik tersebut dalam situasi sebenar. Okay, aspek yang seterusnya adalah urutan. Okay, organisasi pengalaman pembelajaran ini disusun melalui teknik-teknik fotografi terlebih dahulu sebelum mengaplikasikan teknik-teknik tersebut pada minggu seterusnya. Okay, tambahan pula seperti kita tahu, aktiviti kelab Zumba diakhiri dengan jamuan makan malam demi menghargai jasa-jasa pelajar dan guru yang terlibat kerana mereka telah menyertai kelab fotografi daripada minggu awal sehingga pada minggu terakhir. Dan aspek seterusnya adalah kesinambungan.
Bagi mengelakkan para pelajar membuang masa daripada membuat perkara yang tidak beredar, pertandingan menangkap gambar dan mengedit gambar perlulah dilaksanakan bagi menekankan aspek kesinambungan. Hal ini kerana para pelajar dapat meningkatkan kreativiti dan inovasi mereka. Aspek kesinambungan ini dapat dilihat bermula daripada kerja praktikal. Itu sahaja pada saya. Aspek seterusnya saya akan menyerahkan kepada rakan saya seterusnya iaitu KBL untuk meneruskan tentang aspek kesimpangan. Okey, dimensi keseimbangan dapat diterapkan dalam diri pelajar melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang mana melibatkan aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jadi aspek jasmani dapat dilihat dengan adanya pelibatan ahli kelab terhadap aktiviti-aktiviti yang dijalankan sepanjang minggu seperti bengkel teknik fotografi, lawatan ke zoo negara, pertandingan fotografi serta pertandingan fotografi pemandangan pantai. Mereka yang terlibat dengan aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan dan menunjukkan sepenuh minat serta komitmen bagi melancarkan proses aktiviti tersebut. Bagi aspek emosi pula, ianya mana para pelajar perlu mengawal emosi mereka semasa tempoh persediaan aktiviti sehingga ke saat aktiviti dijalankan. Sebagai contoh, sebelum pertandingan bermula, para pelajar perlu bersedia terlebih dahulu dan mengadaptasi semua teknik-teknik yang telah mereka pelajari semasa kelab fotografi berlangsung. Dan para pelajar juga telah diuji dari segi emosi apabila mereka perlu bekerja dalam bentuk kumpulan atau individu dan di mana tugasan tersebut memerlukan sepenuhnya toleransi dan kesabaran untuk menjayakan pertandingan tersebut. Aspek intelek para pelajar turut diuji melalui aktiviti kumpulan yang dijalankan yang mana para pelajar perlu berfikir dengan kreatif dan inovatif semasa menjalankan aktiviti mengambil gambar bersama dengan rakan sekumpulan. Mereka juga perlu untuk menggunakan kemampuan minda mereka untuk menyelesaikan segala masalah yang dihadapi ketika dalam proses merancang program untuk dijalankan oleh kelab ini. Dan saya akan menyerahkan kembali pembentang ini kepada Amar. Terima kasih KBL. Seterusnya saya akan menyambung tentang penilaian pelajar. Penilaian merupakan suatu proses atau kumpulan proses yang penilaiannya harus mengumpul data untuk membuat keputusan. Penilaian kurikulum dilakukan terhadap ahli kelab adalah melalui dua cara iaitu melalui penilaian formatif dan penilaian sumatif. Bagi penilaian formatif, ianya adalah merangkumi penilaian terhadap aktiviti yang bertujuan untuk memperbaiki program yang dijalankan. Ia dilakukan secara serentak dengan pembangunan program dan pelaksanaan program. Dalam fasa pembangunan kurikulum, penilaian formatif memberikan bukti yang akan mengarahkan keputusan yang boleh dibuat tentang bagaimana untuk menyemak program semasa ketika ia sedang dibangunkan. Seterusnya penilaian sumatif. Penilaian sumatif ni bertujuan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan kualiti yang dikemukakan dan kurikulum yang akan diajar. Apabila ianya digunakan kepada kurikulum yang baru dibangunkan, penilaian sumatif biasanya dilakukan selepas projek telah dibangunkan sepenuhnya dan selepas ia telah dilaksanakan di seluruh sekolah. Penilaian sumatif adalah bermaksud penilaian di akhir sepanjang kurikulum dijalankan. Ia merupakan gambaran keseluruhan tentang kualiti yang dihasilkan serta kurikulum yang dilaksanakan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Seterusnya kami mengakhiri perbincangan kami dengan terima kasih.